Nama saya Muhammad Khairul Hafizi bin Muhammad Khidir. Nombor metrik di 19312432. Ini saya ingin membentangkan topik Makiyah dan Madaniyah. Definisi Makiyah ni iaitu yang pertama, wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam tempoh 23 tahun, di mana proses penurunan ini berlaku sejak bermulanya dakwah baginda di Mekah sehinggalah ke Madinah. Yang kedua pula, ilmu Makiyah ni dan ilmu Madaniyah ni ia merupakan antara ilmu yang penting di dalam perbahasan usul tafsir. Dan yang ketiga, ilmu Al-Makiyah dan Madaniyah ini dia dianggap penting kerana berkaitan dengan keseluruhan proses dakwah Rasulullah SAW dari awal hingga akhir dan mencakupi keseluruhan ayat. Iaitu surah Makiyah ni adalah yang turun di Mekah dan sekitarnya, iaitu seperti di Mina, Arafah dan Hudaybiyah. Dan pendapat ini mengakibatkan tidak ada pembahagian secara konkret yang mendua, iaitu sebab yang turun dalam perjalanan di Tabuk atau di Baitul Maqdis, dan dia tidak termasuk ke dalam salah satu bahagiannya, iaitu sehingga ia tidak dinamakan Maki ataupun Madani. Ia juga mengakibatkan bahawa yang diturunkan di Mekah sesudah hijrah disebut ayat Makiyah. Slide kedua pula, iaitu pendapat yang menjadikan sasaran pertuturan di dalam ayat sebagai asal dalam pembinaan takrif, iaitu ayat yang mana sasaran pertuturannya ialah ditujukan kepada penduduk Mekah sekalipun diturunkan di Madinah, seperti lafaz Ya Ayyuhan Nas. Lafaz ini ditujukan kepada penduduk Mekah kerana mengambil majoriti penduduk Mekah pada ketika itu masih belum beriman kepada Allah. Maka dengan itu digunakan lafaz Ya Ayyuhan Nas. Pada pendapat yang menjadikan tempat sebagai asas dalam pembinaan takrif, iaitu ayat yang diturunkan di Mekah sekalipun selepas hijrah. Maknanya ayat ini diturunkan di Mekah selepas hijrah, ayat Makiyah. Dan pendapat yang menjadikan masa sebagai asas dalam pembinaan takrif, iaitu ayat yang diturunkan sebelum hijrah meskipun ianya diturunkan di Madinah. Okey, dari sini kita boleh faham, iaitu setiap surah yang di dalamnya mengandungi lafaz Ya Ayyuhan Nas. Ciri-ciri ayat Makiyah pula, setiap surah yang mengandungi lafaz kalla, iaitu setiap surah yang mengandungi lafaz kalla ia bermaksud ayat Maki. Lafaz ini hanya terdapat dalam separuh terakhir dari Quran dan disebutkan sebanyak 30 kali dan dalam 15 surah. Yang kedua pula, setiap surah yang mengandungi ayat sajadah, dan seperti mana yang kita tahu, dia juga dimulai dengan Ya Ayyuhan Nas. Dan yang keempat, dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah yang kecil, seperti surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Dan yang kelima, setiap surah yang mengandungi kisah-kisah Nabi dan umat dahulu kecuali surah Al-Baqarah. Dan yang keenam, mengandungi ayat-ayat yang pendek. Okey, surah-surah Makiyah dan Madaniyah yang sah ada 20 surah, iaitu yang pertama surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-Anfal, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fat, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hajj, Al-Mutmainnah, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Talaq, At-Tahrib, An-Nas. Dan ada perbezaan pendapat pada 12 surah tersebut, iaitu yang pertama surah Al-Fatihah, Ar-Ra'd, Al-Rahman, As-Saf, Al-Taqabbun,
Al-Mutaffifin, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan yang terakhir An-Nas. Okey, saya serahkan kepada penerangan seterusnya daripada kepada Muhammad Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fitri bin Bakri, angka giliran di 193-12207. Saya ingin membentangkan tentang definisi Madaniyah. Definisi Madaniyah terbahagi kepada 3 pandangan. Yang pertama berdasarkan sasaran pertuturan, iaitu ditunjukkan kepada penduduk Madinah yang mana menggunakan lafaz ya ayyuhallazina amanu yang bermaksud wahai orang-orang beriman, yang mana kebanyakannya penduduk Madinah telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala berbanding penduduk Mekah. Tetapi pandangan ini dianggap lemah kerana tidak semuanya ayat Al-Quran pada awalnya menggunakan ya ayyuhallazina amanu dan ada juga yang menggunakan ayat ya ayyuhan nabi. Maka ia tidak boleh dimasukkan ke dalam golongan ayat Makki dan Madani. Lantaran itu takrif ini tidak boleh diterima. Seterusnya, pandangan yang kedua ialah berdasarkan tempat yang mana Madani itu ialah ayat yang diturunkan di Madinah sekalipun sebelum hijrah. Pendapat ini juga tidak merangkumi semua ayat-ayat Al-Quran kerana ada sebahagian ayat-ayat Al-Quran diturunkan di tempat lain selain Mekah dan Madinah. Seterusnya, pandangan yang ketiga ialah berdasarkan masa yang mana ia diturunkan selepas hijrah sekalipun ia diturunkan di Mekah. Ini merupakan pendapat yang masyhur dan paling sahih daripada pendapat pertama dan kedua kerana ia merangkumi semua ayat-ayat di dalam Al-Quran yang Al-Quran sama ada diturunkan di Mekah ataupun di Madinah sewaktu Nabi bermusafir atau tidak. Madaniyah ialah istilah yang diberikan kepada ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah dan kawasan sekitarnya setelah Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Sebuah surah Madaniyah terdiri daripada ayat-ayat yang diturunkan di Madinah secara keseluruhan, namun terdapat juga sebahagian daripadanya diturunkan di Mekah, iaitu Makkiyah, dan terdapat juga beberapa surah dalam Al-Quran yang tergolong dalam Al-Madaniyah. Antaranya surah Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, Al-Maidah, Al-Taubah, Al-Hujurat dan beberapa surah yang lain. Ciri-ciri ayat Madaniyah antaranya yang pertama, ayat yang panjang dan kalimah maknanya mendalam, kuat serta kukuh. Yang kedua, kebanyakan menyebut berkaitan jihad dari segi keizinan berjihad dan sebagainya. Setiap surah yang mengandungi keizinan jihad, perintah dan penjelasan mengenai hukum-hukum peperangan adalah ciri-ciri ayat Madaniyah seperti surah Al-Anfal, Al-Baqarah, At-Taubah dan Al-Ahzab. Yang ketiga ialah membincangkan tentang hudud dan faraid. Dan yang keempat terkandung seruan ya ayyuhallazina amanu. Surah-surah yang mengandungi ayat yang dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu kesemuanya adalah Madaniyah. Antaranya surah Al-Baqarah ayat 104, 153, 172, 178, 183, 208, 254 dan terdapat beberapa yang lain. Dan manakala surah An-Nur ayat 21, 27, 58. Seterusnya surah Muhammad ayat 7 dan ayat 33 dan terdapat beberapa surah dan ayat-ayat yang lain. Seterusnya yang kelima, kebanyakan surah menyebut tentang orang munafik kecuali surah Al-Ankabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Fikri bin Najamuddin, nombor metrik D19312434 akan membahaskan tentang perbahasan terperinci ayat Makkiyah dan Madaniyah serta faedah-faedah mempelajari ayat Makkiyah dan Madaniyah. Perbahasan terperinci ayat Makkiyah.
Yang pertama, penekanan kepada usul-usul akidah dari segi keimanan kepada Allah, para nabi, malaikat, hari kiamat dan memerangi penyembahan berhala. Ayat-ayat Makiyah ni ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi. Jadi masyarakat ketika itu dalam keadaan jahiliah. Ayat-ayat Makiyah ni mengajak untuk beriman kepada Allah dan meninggalkan akidah yang batil, iaitu menyembah berhala. Yang kedua, penekanan kepada pembatalan amalan-amalan kebiasaan ketika itu. Sebab amalan-amalan kebiasaan ketika itu, contoh dia menanam bayi perempuan hidup-hidup, berperang antara satu sama lain, berzina. Jadi ayat-ayat Makiyah ni mengajak untuk meninggalkan amalan kebiasaan ketika itu. Yang ketiga, galakan kepada melihat dan merenung ke dalam diri bagi melihat kekuasaan Allah. Sebagaimana yang kita tahu, ayat Al-Quran ni merupakan mukjizat, sedangkan manusia nak datangkan satu ayat yang setanding Al-Quran pun tak mampu. Jadi ia untuk mengukuhkan lagi keimanan kepada Al-Quran, kepada Allah. Yang keempat, menjelaskan prinsip-prinsip akhlak serta hak-hak sosial. Ayat-ayat Makiyah ni menerangkan tentang adab-adab, hak-hak masyarakat, berbuat baik kepada ibu bapa. Sebab masyarakat ketika itu tak berakhlak lah, sebab jahiliah kan. Yang kelima, menceritakan kisah para rasul dan nabi yang terdahulu serta umat-umat terdahulu yang mengandungi pengajaran dan teladan. Ayat-ayat Makiyah ni juga menceritakan tentang umat terdahulu, apa yang jadi ke ayat diorang yang menolak agama Allah, untuk yang menerima pula apa yang berlaku kepada diorang. Yang keenam, uslub yang digunakan adalah ringkas dan pendek. Sebab penduduk Mekah ni diorang ni walaupun jahiliah, tapi diorang ni ahli bahasa dan fasahah. Jadi ayat yang diturunkan ketika itu ayat yang ringkas je, sebab mereka ni merupakan ahli bahasa. Seterusnya, pembahasan terperinci ayat Madaniyah. Yang pertama, membahaskan hukum-hukum syarak secara detail dan terperinci. Ayat Madaniyah ni ayat yang diturunkan selepas hijrahnya Nabi kan. Dengan hijrahnya Nabi tu terbentuklah sebuah negara Islam. Jadi untuk sebuah negara tu mestilah memerlukan peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang detail, yang terperinci untuk sebuah negara lakukan. Sebab tu ayat-ayat Madaniyah ni membahaskan hukum. Kalau ayat Makiyah dia mengajak, ayat Madaniyah terangkan. Yang kedua, dakwah dan seruan kepada golongan Yahudi dan Nasrani kepada Islam. Ayat Madaniyah ni mengajak menggesa golongan Yahudi dan Nasrani ni merenung dan melihat semula sejarah. Sebab diorang ni telah tahu pun akan wujudnya, akan datangnya Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, melalui kitab Taurat dan Injil. Tapi mereka tak percaya, mereka menidakkannya. Jadi diorang seleweng kitab Taurat dan Injil, serta diorang juga membuat percubaan untuk membunuh Nabi. Yang ketiga, perbicaraan tentang nifak dan menendahkan sifat-sifat orang Yahudi. Bila terbentuknya negara Islam ketika itu, terdapat juga golongan yang
luarannya Islam tapi hakikatnya tidak. Mereka ni nak meruntuhkan agama Islam. Jadi ayat-ayat Madaniyah ni juga ada menerangkan tentang sifat-sifat orang munafik ni. Yang keempat, uslub yang digunakan panjang dan terperinci. Ayat Madaniyah ni lebih panjang sebab untuk menerangkan hukum. Lagi satu, penduduk Madinah ni tak sama macam Mekah yang diorang ni ahli bahasa. Mereka mahir dalam bahasa tu. Seterusnya, faedah-faedah mempelajari ayat Makkiyah dan Madaniyah. Okey, yang pertama, membantu dalam mentafsir ayat-ayat Al-Quran. Bila kita tahu ayat tu turun sebelum ke selepas hijrah, sebelum ataupun selepas hijrah. Contoh dia, dalam untuk faedah ni kita contoh ambil tentang pengharaman arak lah. Kalau kita baca Al-Quran, tiba-tiba kita jumpa ayat yang jangan hampiri solat kalau ketika mabuk. Kalau kita tak tahu tentang sejarah dia, maka kita akan cakap minum arak tu boleh, cuma jangan time nak solat tu ni minum arak. Salah tafsir Al-Quran tu lah. Yang kedua, mengetahui cara dan manhaj Al-Quran dalam membentuk sebuah negara. Dalam ayat Makkiyah dan Madaniyah ni ada terangkan tentang akhlak dan adab, tentang masyarakat tu perlu taat perintah pemerintah. Jadi ia dapat membentuk sebuah negara yang aman dan harmoni lah. Yang ketiga, menyelami uslub yang digunakan dalam Al-Quran dan menggunakannya dalam dakwah. Macam yang kita tengok ayat Makkiyah ni pendek-pendek, ayat Madaniyah ni panjang untuk terangkan kan. Macam kita nak menegur kawan jugalah, lain orang, lain cara teguran dia. Yang kelima, mengetahui dan memahami sejarah perundangan Islam dan bagaimana tahap-tahap yang dilalui oleh suatu hukum. Macam arak, pengharaman arak ada 3 peringkat. Yang pertama, dalam arak tu ada baik dia, ada buruk dia. Tapi yang baik itu amatlah sikit. Lepas tu tahap kedua dia, jangan hampiri solat kalau keadaan mabuk. Yang ketiga barulah pengharaman arak secara total. Yang kelima pula, dapat membezakan antara ayat nasikh dan mansukh berhubung dengan suatu hukum. Dalam ulum Quran kita ambil nasikh mansukh Al-Quran sebab nasikh mansukh ni ada banyak. Ada nasikh mansukh Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, hadis dengan hadis, hadis dengan Al-Quran. Jadi untuk ulum Quran kita ambil contoh Al-Quran dengan Al-Quran. Contoh dia, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maksudnya semua jual beli Allah bagi, tapi jual beli yang ada riba tak boleh. Maksudnya hukum jual beli yang ada riba dinasahkanlah kat situ. Sekian dari kami, terima kasih.